Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Waalaikumsalam. Selamat pagi cikgu. Dan selamat pagi cikgu. Sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Oke, apa kabar semua? Apa kabar semua? Sehat? Puasa hari nih? Baik, sehat cikgu. Puasa cikgu. Ya, cikgu ambil kehadiran. Kalau cikgu panggil nama, tolong responnya. Yang pertama, Siti Nur Atira. Saya cikgu. Oke. Terusnya Putri Imalin. Saya cikgu. Oke, seterusnya Nurul Nabilah. Saya cikgu. Oke, seterusnya Nur Amalina. Saya cikgu. Oke, bagus. Oke. Minggu lepas kita telah belajar bab terakhir dalam tema 1, yaitu tema kaedah saintifik. Oke, sekarang cikgu nak rewind semula apa yang telah kita belajar dalam tema 1. Bab yang pertama, bab apa? Bab yang pertama adalah langkah keselamatan di dalam amal. Kita belajar tentang peralatan perlindungan diri, pembuangan bahan sisa dan pemadam kebakaran. Oke, bagus, terima kasih Amalina. Oke, seterusnya bab yang kedua. Apa yang telah kita belajar dalam bab yang kedua? Seingat saya cikgu, kita belajar pasal bantuan kecemasan, iaitu resusitasi kardiopulmonari dan juga Heimlich maneuver. Oke, bagus, terima kasih. Dan yang ketiga terakhir, bab ketiga. Apa yang telah kita pelajari dalam bab ketiga? Bab 3 mengenai teknik mengukur parameter kesihatan badan. Dalam bab 3 kita belajar mengenai suhu badan, kadar denyutan nadi, tekanan darah dan indeks gisim badan. Bagus, terima kasih semua belajar. Oke, cikgu harapkan kamu semua dapat menguasai tema 1, yaitu bab 1, bab 2, bab dan 3. Dan cikgu harapkan kamu dapat memahami dan dapat menguasai topik-topik tersebut. Oke, terima kasih semua. Oke, sekarang kita akan masuk kepada tema yang kedua, yaitu bab yang keempat, yaitu teknologi hijau dan melestarikan alam. Oke, sekarang cikgu akan tayangkan sebuah video untuk pelajar lihat dan amati video ini dan coba perhatikan apa yang ada dalam video ini. Oke. Pemasangan panel fotovolta PV solar di atas permukaan air mampu meningkatkan tahap kecekapan penjanaan tenaga. Hasil kajian dilaksanakan Tenaga Nasional Berhad TNB mendapati air yang menyejuk panel solar akan menghasilkan tenaga pada tahap optimum.
Penyelidik Teknologi Hijau TNB Research Sdn Bhd Muhammad Razwan Rusli berkata, tenaga solar yang diserap oleh PV yang dipasang pada bangunan atau di atas tanah berkurangan apabila suhu semakin Okey. Semua nampak video tu dengan jelas? Nampak. Nampak. Sekarang cikgu nak tanya. Apa yang cuba disampaikan dalam video tu? Apa benda yang pelajar boleh lihat? Saya lihat yang dalam video tu adalah dia menghasilkan pelbagai teknologi-teknologi seperti kereta hybrid. Lepas tu tadi ada penjana elektrik. Okey, bagus. Puteri Imalin. So Rekan-rekan lain ada yang nak bagi pendapat? Cikgu, saya nak cuba. Boleh, silakan. Apa yang saya lihat dalam video tadi tu, dia tunjukkan contoh-contoh produk ataupun sistem yang negara Malaysia dah guna untuk menjimatkan sumber tenaga. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Berdasarkan video yang cikgu tunjuk tadi, rasa-rasa belajar boleh teka tak? Hari ini kita nak belajar apa? Kita belajar tentang teknologi hijau, cikgu. Okey, bagus. Okey. Sekarang cikgu akan edarkan Google Form untuk pelajar jawab. Cikgu bagi masa 5 minit untuk bagi responnya. Okey, kita sudah pun menerima respon. Terima kasih kepada semua pelajar. Kita akan bacakan satu persatu, dibincangkan bersama. Mendengarkan ini cuma pendapat daripada pelajar masing-masing lah. Okey, yang pertama, teknologi hijau ini adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan, serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan menjimatkan sumber tenaga. Okey, ini jawapan siapa ya? Jawapan saya, cikgu. Okey, bagus. Okey, seterusnya, teknologi hijau adalah sesuatu teknologi yang dihasilkan untuk memelihara alam sekitar daripada tercemar. Okey, ini pula jawapan siapa? saya, cikgu. Siapa? Puteri? Saya. Okey, bagus. Okey, jawapan yang ketiga atau pendapat yang ketiga. Teknologi hijau adalah sesuatu produk atau peralatan yang dihasilkan bagi melestarikan alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, yang ini pula jawapan siapa? Saya, cikgu. Okey, bagus. Terima kasih. Dan yang terakhir, teknologi yang mengurangkan penggunaan bahan yang boleh merosakkan alam sekitar dan menggunakan teknologi daripada sumber-sumber jadi. Ini, siapa yang jawab? Saya. Bagus. Okey, berdasarkan pandangan definisi yang cikgu baca ni, cikgu rasa kamu sudah boleh faham dan tahu apa yang kita akan pelajari hari ini. Okey.
Terima kasih semuanya. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang kedua, contoh lain dalam teknologi hijau yang ada di sekeliling selain daripada contoh yang ditunjukkan dalam video tadi. Okey, yang pertama, bangunan hijau. Bangunan hijau ni maksudnya apa ya? Siapa yang jawab? Boleh terangkan sedikit? Nanti saya jawab cikgu. Okey. Bangunan hijau ni apa yang saya faham, dia gunakan teknologi hijau. Okey, seterusnya plastik kekar semula. Okey, boleh diterima. Yang ketiga, wind power. Dan yang terakhir, atap solar. Di negara kita ada tak wind power ni? Kamu rasalah? Atau mana ada pelajar yang pernah lihat mana-mana tempat yang ada pasang wind power ni? Sebab setahu cikgu, wind power ni dia terkenal di luar negara. Negara-negara yang menerima angin yang banyak, kerajaan mereka bina wind power ataupun kipas penjana elektrik ni. Okey. Okey, sekarang kita boleh buka buku teks muka surat 52 dan 53. Okey, dalam buku teks tu dia ada terangkan definisi sebenar, apa itu teknologi hijau, dan juga apa ciri-ciri yang ada dalam teknologi hijau. Okey, pelajar boleh buka buku teks dan baca. Cikgu bagi masa 3 minit. Selepas ni cikgu akan tanya lagi dengan lebih mendalam supaya semua pelajar dapat lebih faham dan dapat menguasai topik ini. Okey?